Okay guys, Assalamualaikum. Kali ni kita akan bincangkan jawapan soalan biowave. Topik yang ketiga berkenaan dengan cell division. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan the figure below show a cell cycle of an animal cell. Which of the following statement is true? Right. So, dia bagi statement 1, 2, 3 dan 4. Alright. So, at first you all kena pasti. P tu merujuk kepada phase apa di dalam cell cycle. Q tu apa, R itu apa, S itu apa. So, daripada apa yang you all dah tahu berkenaan dengan cell cycle, sepatutnya korang tahulah. P itu merujuk kepada G1 phase. Q itu merujuk kepada S phases. R merujuk kepada G2 phases dan S itu merujuk kepada N phases. Alright. Then you all kena ingat semulalah apa yang berlaku sebenarnya di dalam G1, di dalam S phase, during G2 phases dan juga during N phases. Alright. Sebab dalam statement yang pertama tu, dia kata during P, merujuk kepada G1 phases ni, dia kata cell grow as volume of cytoplasm increase. So, memang betul lah. Sebab kita tahu during G1 phases, volume of cytoplasm is increase. Alright. So, satu tu betul. Alright. Kita tengok statement yang kedua. Statement yang kedua tu dia akan merujuk kepada Q. Q kita tadi tu adalah S phases. Dia kata number of DNA same as number of chromosome. Alright. Actually, pada peringkat S phases, apa yang berlaku during S phases adalah DNA kita is replicate. Means kalau awal DNA kita dalam keadaan macam ni, bila dia replicate, dia akan membentuk identical sister chromatic macam tu. Dia tidak melibatkan number of DNA kat situ. Right. So, Q tu sebenarnya ataupun statement number 2 tu tak tepat. Alright, kita tengok statement yang ketiga tu dia kata R. During R, R kita tahu merujuk kepada G2 phases. Dia kata ATP synthesis occur thus energy storage is increased. Memang betul. Sebab masa G2 phases ATP is synthesis. Alright, so statement 3 betul. Statement yang keempat dia kata during S, S tu adalah mitotic phases kan. M phases ni. Dan kita tahu during M phases ada berlaku cell division, right? Mean berlaku prophase, metaphase, anaphase dan telophase. And then memang kita tahu at the end of the telophase akan berlakunya proses karyokinesis. So that's why statement yang keempat tu pun betul. So sekarang ni yang betul adalah 1, 3 dan 4. So that's why jawapan dia adalah C. 1, 3 dan 4. Kita tengok soalan yang seterusnya. If the number of chromosome in grasshopper epithelial cell is 2n equal to 5, maknanya soalan ni kata dalam grasshopper ni bilangan kromosom ni adalah 5. Which of the following are true regarding this cell? Right. Kita tengok statement yang pertama. Dia kata during metaphase there are 10 chromosome aligned at the metaphase plate. Kalau fikir logik, mana boleh 10? Sebab bilangan 2n grasshopper ni hanyalah 5. So should be bilangan kromosom yang align at the metaphase plate masa metaphase adalah 5 juga. Alright. So statement yang pertama tu jadi salah. Tengok statement yang kedua. Dia kata during anaphase there are 10 daughter chromosome that move towards the opposite pole. Kita cuba lukis gambar sel. Kita tahu ada asal ada 5 kromosom, so should be ada 5 spindle fiber yang terlibat kan. Alright, and then during anaphase kita tahu sister chromatic akan separate.
Okay, nampak sister chromatic akan separate dan dia akan move to the opposite pole. Tu maksud dia. 4, 5. Alright, then kita tahu inilah yang dipanggil sebagai daughter kromosom. So, bila kita kira, okay, berapa bilangan daughter kromosom yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab tu statement number 2 tu adalah betul. Alright. Okay. So, kita tengok statement number 3. Dia kata, during telophase, there are 5 chromosome that arrive at each pool of cell. Yes. Okay, kalau kita tengok, bahagian sini akan sampai dekat sini. Bahagian sini akan sampai dekat sini. So, kalau kita bilang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, chromosome, alright, daughter chromosome yang akan arrive to the opposite pole. So, that's why statement yang ketiga ni adalah betul. Alright, kita tengok statement yang keempat. Mitosis product of the cell are 4 daughter cell that has chromosome number equal to the number of parental. Statement bilangan kromosom sama dengan bilangan kromosom parental tu betul, tapi salah dekat sini. Kita tahu kalau mitosis, okay, dia akan menghasilkan 2 daughter cell. Okay, bukan 4 daughter cell. So, di sini, okay, statement yang betul hanyalah 2 dan 3. So, kalau kita tengok kat sini, 2 dan 3 adalah B. Sebab tu jawapan kita adalah B. Okay, soalan seterusnya. Which of the following statement is not true about mitosis? Alright, so di sini you kena ingat balik lah apa event-event ataupun kromosom behavioral yang berlaku di dalam mitosis. Okay, dia tanya yang tak betul ya, is not true. Okay, kita tengok cadangan jawapan A tu dia kata DNA replication occur during interphase. Okay, before the mitosis begin in the lung. Right, so kita tahu, okay, DNA replicate ni, okay, dia berlaku during S phases. And then kita tahu S phases ni, okay, adalah phases yang ada dalam interphase di dalam cell cycle. So that's why A tu betul. Okay, dia nak yang tak betul ya, not true. Okay, so kita tengok B. In plant meristem cell that undergo mitosis, the number of daughter cell produced is 2. And the chromosome number in each daughter cell is same as the chromosome number in parental. Yes. Okay, ini memang kita tahulah. Okay, bilangan chromosome number dalam daughter cell adalah sama dengan bilangan kromosom dalam parental cell. Means kalau parental 10, okay, daughter cell juga mempunyai 10 kromosom. Right. Okay, so yang ketiga C, mitosis. Okay, B tadi betul juga. Okay, C tu mitosis enable certain plant to grow and reproduce via asexual reproduction. Ini memang betul. Okay, tumbuhan-tumbuhan yang menjalankan asexual reproduction, okay, memang akan melibatkan proses mitosis. Okay, dia tidak melibatkan meiosis sebab proses meiosis ini dia akan melibatkan proses sexual reproduction sebab dia akan melibatkan pembentukan gamet, sperm dan juga ovum. Alright, so C tu betul. Kita tengok D. Dia kata D, mitosis enable bacteria to grow larger and repair their injured tissue. Okay, kita tahu bakteria ni adalah prokariot. So, kalau prokariot dia tak ada tisu yang. So, sebab itu statement D tu dia salah. Memang pada dasarnya mitosis ni untuk grow dan untuk repair injured tissue. Tapi keadaan ini tidak untuk bakteria. Kenapa? Sebab bakteria ni adalah prokariot. So, that's why D tu tak tepat lah. Okay, so D itu yang tak betul yang melibatkan mitosis. Right. Okay, soalan seterusnya. Okay, which of the following behavior of chromosome is not true? Okay, dia bagi kita sel R, sel S, sel T dan juga sel U. Okay, you all kena tengok betul-betul diagram yang dia bagi tu. Means kalau kita tengok kat sekarang ni, sel R tu merujuk proses metaphase. Sel S tu merujuk kepada prophase. Sel T tu telophase. Manakala sel U tu jelas proses anaphase, right? Okay, so dia kata antara A, B, C, D tu mana yang not true?
Right. So kita tengok satu persatu lah. Kita tengok A. In cell R, okay, kita tengok kat sini. Okay, the chromosome align at the metaphase plate. Okay, nampak dia align at the metaphase plate and held by kinetochore microtubule at the centromere. Okay, betul lah. Okay, kalau kita tengok kromosom kita, dia melekat pada spindle fiber. Okay, this is spindle fiber lah ya. Dia melekat pada spindle fiber. Okay, pada kinetochore. Right, dekat centromere dia tu ada kinetochore. So, statement A tu betul. Okay, kita tengok B. In cell S, okay, kat sini pula. Okay, the chromatin shorten and thicken and chromosome become visible. Correct. Memang itu yang berlaku ketika prophase. Chromatin kita dia akan shorten and thicken menyebabkan kromosom kita tu akan visible. Okay, maknanya boleh nampak dengan lebih jelas. Alright. Okay, so C, okay, merujuk kepada cell T. Cell T tu adalah telophase. Okay. Dia kata in cell T, sister chromatid arrive at respective poles and become recondensed. Kita tahu C tadi adalah telophase, right? So, actually bila kromosom kita dah masuk fasa telophase, right? Okay, sebenarnya dia akan jadi uncoil and menjadi lengthen semula seperti keadaan dia sebelum masuk fasa prophase tadi. So, kalau dalam jawapan ni dia kata recondense, maknanya makin pendek dan makin mendebal. Itu dah salah lah. Sepatutnya dalam fasa telophase dan in cell T tu kromosom kita akan uncoil semula and menjadi lengthen. Sebab tu C tu not true, salah. D tu betul lah. In cell U the sister chromatid separate, of course. Sebab ini menunjukkan proses anaphase. And then the daughter cell tu akan move to the opposite pole. So that's why jawapan yang tak betul adalah C. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Which of the following is true? Okay, about cell X. Okay, kalau kita nampak cell X tu dalam keadaan anaphase. Jelas kan kat situ? Alright, so kita tengok yang jawapan A. Okay, dia kata the chromosome number in parent cell for cell X is 4. Right, kalau kita tengok, betul lah. 1, 2, 3, 4. So, parent dia memang mempunyai 4 kromosom. Alright. So, tengok B tu. Kenapa dia salah? Okay. The chromosome number in daughter cell of cell X is 8. Mana boleh kalau parent dia 4. So, daughter cell dia adalah haploid. Should be 2 lah dia punya bilangan kromosom. Bukannya lah 8. So, B tu salah. Okay, C tu. The number of chromosome in cell X during metaphase is 8. Alright. Okay, itu pun salah. Sebab, daripada gambar tu, jelas bilangan kromosom dia adalah 4. So, kalau masa anaphase pun 4, masa metaphase pun bilangan kromosom dia adalah sama, iaitu 4. So, that's why C tu salah. And then D tu, the amount of DNA in cell X during S phases is 16. Itu pun salah lah juga. Alright, macam mana daripada 4 dia boleh jadi 16. Alright, so yang paling tepat adalah A, chromosome number in parent cell for cell X is 4. Right. So, one thing yang you all kena tahu. Bila kita mengatakan bilangan kromosom, contohlah ini adalah satu kromosom. Tetapi kalau kromosom tu jadi macam ni, ini pun bilangan dia pun dikira satu. Walaupun masa S phases, DNA adalah replicate. Right. Saya nak respon untuk D tadilah. Kenapa dia salah. Tidaklah maksud bila dia replicate tu, dia jadi double. Tak. Dia replicate means daripada keadaan macam ni. And then dia akan replicate macam ni. So, bilangan dia tetap sama, iaitu 1. Contoh yang saya bagilah. Maknanya kalau tadi, kalau bilangan kromosom dia 4. So, walaupun dia mengalami replication during S phases. Alright, so bilangan dia tetap sama, iaitu 4. Soalan seterusnya. Dia kata, a cell with 26 kromosom divide to form sperm. So kita tahu 2N dia adalah 26. Dan N dia adalah haploid kan, separuh daripada 26. So is 13. What is the number of chromosome in each daughter cell? So daughter cell ni sebenarnya merujuk kepada sperm ni lah.
Okay, and then kita tahu daughter cell ni adalah haploid. So, kalau parent cell dia 26, so haploid, okay, makna separuh daripada parent cell is 13. So, that's why jawapan dia D kat sini. Okay, soalan seterusnya, dia kata, which of the following statement is true about homologous chromosome? So, this is what we call as a homologous chromosome. Okay. Dia nak kita cari statement yang betul. Okay, kita tengok jawapan A. Jawapan A dia kata they are formed during meiosis. Alright, satu perkara yang kena ingat, okay, homologous chromosome ni dia terbentuk bila sperma dengan ovum ni dia fuse during fertilization. Okay, sebab itu homologous chromosome ni sebenarnya adalah pasangan kromosom, maknanya satu ni daripada ayah dia, okay, dan satu lagi ni adalah mak dia. Okay, dia adalah pair, sepasang. Okay, maknanya satu kromosom tu daripada ayah dia, maknanya daripada sperma, dan satu lagi tu kromosom tu daripada mak dia, means daripada egg. So, bila dia fuse during fertilization, so dia membentuk, okay, the homologous chromosome ni. Alright, okay. So, that's why A tu tak tepat lah. Okay, bukan dia terbentuk masa meiosis, tapi dia dah terbentuk pada peringkat awal. Okay, fertilization lagi. Okay, so B tu, they are held together by centromere. Okay, centromere tu kat sini yang, okay, maknanya the pair of homologous chromosome tu mana they are held together by the centromere. Tetapi centromere tu akan held, okay, the sister chromatid. Okay, antara sister chromatid. So, B tu salah. Kita tengok C, they are identical. Tak. Ini dengan ini dia tak identical. Okay, tetapi kalau between sister chromatid, contoh, A dengan B ni, they are identical sebab dia adalah hasil daripada replication tadi. Right. So, kita tengok D tu. D tu, they carry the same gene loci. Right. Okay. So, D itulah yang paling tepat. Alright. Sebab kalau kita tengok, setiap locus ni akan mengkodkan karakteristik yang sama. Okay, walaupun kromosom pertama tu daripada ayah, kromosom kedua tu daripada mak, tapi okay, bila dia pairing, berpasangan tu, okay, dia akan pastikan bahawa locus itu, okay, maknanya setiap kromosom tu mempunyai locus yang sama yang mengkodkan karakteristik yang sama. Sebagai contoh, okay, locus yang kat sini mengkodkan height, ketinggian. Tetapi apa yang possible, okay, setiap kromosom tu means kromosom daripada mak ataupun kromosom daripada ayah tu, okay, possibility carry a different allele lah. Mungkin membawa allele recessive ataupun membawa allele dominant. Tetapi, okay, dia mengkodkan, okay, gene yang sama. Okay, mengkodkan karakteristik yang sama. Itu yang dimaksudkan they carry the same gene loci. So, jawapan dia yang betul adalah D. Okay, tengok soalan seterusnya. Dia kata, figure below show a cell at anaphase 1 of meiosis. Which diagram show a normal gamete that could be produced from this cell? Okay, disebabkan meiosis, kita tahu pada peringkat awal profase 1 berlakunya crossing over, right? So, bila crossing over berlaku, okay, at the end kita punya gamete, okay, means kromosom di dalam gamete kita, okay, sepatutnya, okay, mempunyai gabungan lah. Okay, gabungan macam mana? Gabungan kromosom yang putih dan juga kromosom yang gelap ni. Okay, so yang A ni tak tepat sebab kita tahu at the end of meiosis 2, okay, kita punya gamete, okay, kromosom dalam gamete kita mesti dalam keadaan daughter kromosom macam ni. Okay, so antara C dengan D ni, okay, C ni tak tepat sebab kalau kita tengok, okay, kedua-dua kromosom dalam gamete C tu, okay, berwarna putih. Sedangkan kalau kita tengok kromosom yang terlibat dalam anaphase 1 ni nampak ada yang warna hitam. Should be mesti ada campuran, okay, seperti D ni lah. Okay, warna putih dan warna hitam. Itu adalah possible gamete yang paling tepat lah yang boleh terhasil daripada sel yang ditunjukkan di atas tadi. Okay, soalan seterusnya, dia kata, how does the second meiotic division, okay, means merujuk kepada meiosis 2, differ from the mitosis, means dia nak kita bandingkan meiosis 2 dengan mitosis, okay, in the second meiotic division. Alright, so dia kata, okay, A, okay, chiasma form between
the chromatid of a bivalent. Yes. Alright. Okay. Okay, keadaan pembentukan kiasma ni sebenarnya kita boleh nampak dalam profil 1 during meiosis 1. Okay, sedangkan soalan ni tanya berkenaan dengan meiosis 2. So, jawapan A tu tak tepat lah. Alright, sebab dia minta kita bandingkan antara meiosis 2 dengan mitosis. So, A tu okay, bukan merujuk kepada apa yang berlaku dalam meiosis 2. Okay, itu merujuk kepada meiosis 1. So, tak tepat. Okay, soalan B, each chromosome duplicate to form 2 chromatid during metaphase. Right? Okay, yang ni pun lagilah tak tepat. Okay, during metaphase, okay, 2 chromosome are aligned at the metaphase plate. Tidak ada melibatkan what we call duplication of the chromosome. So, that's why tak tepat. Right? Okay, C2 exchange of genetic material occur between non-sister chromatid. Ini pun sama. Okay, kita tahu okay, crossing over okay, merujuk kepada exchange of genetic material tu tak berlaku dalam meiosis 2 tetapi dia berlaku during prophase 1 okay, dalam meiosis 1. Sebab tu C tu tak tepat. So, kita tengok D. So, dia kata D tu the separating chromatid are different genetically. Yes. Sebab kita boleh nampak kalau dalam anaphase mitosis, tengok gambar yang ni. Okay. Kita nampak tidak ada percampuran genetik kat situ. Sebab dalam mitosis kita tahu during prophase tidak ada berlakunya crossing over. Tetapi when we go to meiosis, okay, especially gambar yang saya bagi ni during meiosis 2 means ketika anaphase 2 kita nampak okay, daughter chromosome tu dah ada recombinant, mean ada campuran bahagian kromosom yang lain. Okey, ini sebenarnya kesan daripada crossing over yang berlaku masa prophase 1. Right. So, yang paling tepat okey, yang membezakan antara meiosis 2 dengan mitosis ni adalah the separating chromatids tu masa anaphase. Okay, maknanya kalau kita tengok dalam mitosis, okay, chromatid dia masih identical. Okay, seperti dia punya parental. Tetapi kalau kita tengok dalam anaphase 2 means di dalam meiosis 2, okay, daughter kromosom yang terlibat tu okay, dah membentuk recombinant, dah tak identical seperti parents dia. Okey, dan soalan yang terakhir, dia kata, which of the following are true about meiosis? Masih bertanyakan tentang meiosis. Yang betul yang ya. Okey, tengok statement yang pertama, dia kata, meiosis have amount of DNA. Alright? Yes. Okey, kesan daripada meiosis, okey, bilangan kromosom yang terbentuk di dalam daughter cell mean merujuk kepada gamete, sperm and ovum adalah separuh daripada bilangan kromosom parents dia. Okay, sebagai contoh kalau parent dia 24 kromosom, so bilangan kromosom di dalam daughter cell dia means the gametes adalah haploid 12. Right. Okay, so statement yang pertama tu betul. Statement yang kedua, the first meiotic division in eukaryotic cell is similar to mitosis. Okay, tak. Kita tahu yang similar dengan mitosis adalah meiosis 2, bukan meiosis 1. So, statement kedua tu adalah salah. Okay, kita tengok statement yang ketiga. Meiosis result in the genetic diversity of offspring. Yes. Kenapa akan wujud diversity kepada anak-anak dia, means offspring dia? Sebab kita tahu okay, dalam meiosis okay, pada peringkat awal prophase 1 lagi dah berlakunya crossing over. Crossing over during prophase 1 ni memang akan lead kepada genetic variation, right? Okay, and then selain daripada crossing over during prophase 1, okay, independent assortment yang berlaku masa metaphase 1 juga akan lead kepada genetic variation yang akan menyebabkan diversity of the offspring, right? Okay, so that's why statement yang ketiga tu betul. And then statement yang keempat tu dia kata meiosis enable sexual reproduction, of course, sebab kita tahu hasil meiosis adalah pembentukan gamet, sperm and ovum. Dan kita tahu sperm and ovum ni memang terlibat dalam sexual reproduction. So that's why pilihan jawapan yang paling tepat adalah C, 1, 3 dan 4. Okay guys. Okay, I think that's all.
untuk kali ini. So thank you. Assalamualaikum. Bye.